Tak usah. Tak apa. Hujan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Serasa kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lepas telah kita selesaikan pada membicarakan faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Dan pada petang ni kita masuk pada faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Betul Faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'i. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi kalau kita baca tajuk ni, kita nampak ada orang menuntut ilmu memberi manfaat, ada orang menuntut ilmu tak memberi manfaat. Jadi ilmu tu baik, ilmu tu baik, tapi baiknya ilmu tadi sama ada ilmu tadi memberi manfaat ataupun ilmu tadi tidak memberi manfaat, dia balik-balik semula ataupun pulang kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Sama ada niat dia baik ataupun niat dia tak baik. Jadi manfaat ilmu tadi kembali kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Begitu juga kereta. Contoh kereta. Kereta baik ke buruk? Kereta baik. Kereta baik. Tapi baiknya kereta bila orang yang membawa kereta tadi dengan baik. Tapi kereta tadi akan datang menjadi buruk ataupun mudarat bila tika mana orang yang membawa kereta tadi tidak mengikut aturan kereta yang betul. Maka kereta tadi dia datang sebagai mudarat. Begitu juga parang. Ni hadis Nabi SAW. Nabi sebut tentang parang. Parang tadi bila kita guna untuk potong sesuatu benda yang baik, macam contoh belah kelapa, maka kita akan dapat manfaat parang tadi, iaitu hasilnya air kelapa. Tapi kalau parang tadi diguna untuk pergi bunuh orang, maka parang tadi dia datang membawa mudarat. Begitu juga ilmu. Ilmu ni dia tak salah tuan-tuan. Baik ataupun tidak baik ilmu tersebut, dia kembali kepada orang tersebut, orang yang menggunakan ataupun yang mendapatkan ilmu tadi, baik ataupun tidak. Macam contoh kita lihat hari ni. Ni contoh. Hari ni orang menuntut ilmu ramai tak? Ramai. Kalau kita lihat daripada peringkat rendah, peringkat menengah, sampailah naik ke universiti, peringkat tinggi, maka kemungkinan dan keberangkalian tidak kurang 1 tahun tu pengajian Islam melahirkan 30,000, 10,000 ke 20,000, bahkan mungkin cecah 30,000 setahun, baik dalam Malaysia ataupun luar Malaysia, rakyat Malaysia saja.
Tapi di manakah mereka dalam nak membawa agama? Kan? Itulah pusing-pusing muka ustaz tu. Itulah pusing-pusing muka ustaz tu. Tak ada orang lain dah. Padahal setahun keluar berapa? Kenapa tuan-tuan? Di mana pergi mereka tu? Itu sebabnya manfaat ketidak ataupun sebaliknya ilmu tersebut kembali kepada orang tadi. Jadi dekat situlah ada aturan-aturan yang telah digaris pandu oleh para ulama supaya dalam kita menuntut ilmu ini, ilmu yang kita dapati tadi benar-benar membawa kebaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dan juga agama kita. Jadi baik tak baik semua balik pada aturan tadi, garis pandu tadi. Adakah kita ikut ataupun tidak? Bila kita tidak ikut, maka ilmu tadi hanya sekadar apa yang kita kendaki. Lebih-lebih lagi hari ni tuan-tuan. Dulu kalau tahun 60-an, 70-an, ni contohlah. Contoh, tahun 60-an, 70-an, 80-an, tak ada orang nak ngaji agama. Tak ada orang nak ngaji agama. Sebab apa? Sebab masa tu kalau pergi ngaji agama, paling-paling kalau kerja dengan kerajaan pun tuan-tuan, gaji je RM30. Gaji RM30. Tapi kalau kita kerja belajar lain, kalau katalah waktu tu SPM, ada SPM saja pun, pembantu perubatan pun tuan-tuan, ni ayah-ayah kita lah, tok-tok kita yang cerita pengalaman dia orang. Kalau dia orang ngaji agama jadi ustaz tuan-tuan, paling-paling gaji je RM30 waktu tahun 70-an tu. Tapi kalau jadi pembantu perubatan, gajinya RM80 tahun 70-an tu. Jadi tuan-tuan pilih mana? Jadi ustaz ke jadi pembantu perubatan? Itu yang sampaikan Tok Guru Pondok pun tuan-tuan, dia tak hantar anak dia ngaji pondok. Bukan semualah, tapi kebanyakan waktu tu Tok Guru Pondok pun hantar anak dia pergi ngaji sekolah Inggeris, sebab dia risau anak dia tak makan. Jadi waktu tu orang nak ambil menantu pun takut. Nak ambil menantu fikir 3 kali, gaji RM30. Itu gaji RM30 yang tak bergaji, yang pergi ngaji, mengajar balasah dululah, istilah balasah. Mengajar balasah tu tuan-tuan, paling-paling bawa balik ubi kayu, ikan, kan? Ustaz-ustaz kita ngajar balasah dulu, balik bawa ubi kayu. Orang bagi upah ubi kayu, ada ubi kayu, ada beras dulu tuan-tuan. Jadi orang takut nak ngajar agama dulu. Sebab apa? Sebab orang fikir apa yang dia dapat, bukan dia fikir manfaat ataupun amalan, panduan untuk kehidupan dia. Jadi akhirnya semua orang lagi situ. Tapi hari ni tuan-tuan, orang ngaji agama tak berderai-derai kata. Ni macam tadi hujan tadi lah. Hujan yang kat luar tu tuan, berderu-deru hari ni semua orang nak mengaji agama. Sebab apa? Sebab apa tuan? Sebab ustaz datang naik vampire. Ustaz datang mengajar naik vampire. Hari berderu-deru semua orang. Dan kadang-kadang kita tengok sekolah agama, anak ngaji agama, mak datang hantar anak pakai skirt. Betul tak? Betul. Sebab mengaji agama itu bukan lagi sebagai panduan untuk kehidupan, tetapi satu trend. Hari ini satu trend kerjaya, career. Itu yang kita jumpa ustaz kena takak basah, ustaz naik mahkamah. Sebab apa? Sebab mengaji agama bukan lagi panduan hidup yang sepatut sebagai satu tuntutan besar, tetapi dah jadi satu trend. Gitu juga hafal Quran, hari ini satu trend. TPM hari tu isytiharkan, kita anggarkan 2030 masyarakat kita ada 300,000 orang yang hafal Quran. 2030 tuan-tuan, kita nak target anak-anak kita hafal Quran 300,000 orang penghafal Quran. Baik tak tuan-tuan? Lahiriah baik. Tetapi tuan-tuan, secara hakikatnya kalau kita selidik dan kita kaji, kita sedang menempah satu balak besar. Quran ni tuan-tuan macam ilmu lah. Quran ni macam ilmu. Bila kita niat menuntut ilmu tadi untuk cari redha Allah, untuk amalkan, untuk sampaikan, maka ilmu tu datang sebagai manfaat. Gitu juga kalau hafal Quran kerana cari redha Allah, nak jaga kalam Allah, nak amalkan Al-Quran dan nak sampaikan isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang sebagai manfaat.
Tapi kalau belajar ilmu itu tuan-tuan tujuannya untuk trend, hari ni orang mengaji agama kerana kedudukan. Sebab tuan-tuan minta maaf, bodoh-bodoh orang ngaji agama pun tuan-tuan dengan sijil agama tu hari ni boleh duduk buat Boeing kapal terbang. Tuan-tuan ada sertifikat saja, hafal Quran tak habis. Ada sejuzuk je. Tuan-tuan masuk hafal Quran sejuzuk je. Lepas tu tuan-tuan berhenti. Sekolah sahkan tuan-tuan bahawa tuan-tuan pernah hafal Quran sejuzuk. Tuan-tuan boleh mohon kerja dekat Siti RM Melaka tuan-tuan. Buat Boeing kapal terbang. Betapa lakunya hari ni orang hafal Quran tuan-tuan. Cuba bayangkan Boeing yang orang belagak-belagak naik tu, dia buat. Hari ni tuan-tuan. Baik tak? Baik. Satu part baik. Tapi satu part lagi benda yang baik tuan-tuan, kalau niat tak baik, tetap dia datang sebagai satu benda yang tak baik. Ni yang kita risau. Target 300,000 tu baik. Tapi mampu ke kita nak jaga 300,000 itu supaya berjalan mengikut garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah? Kereta baik tak? Baik. Tapi kalau dia tak mengikut aturan, maka dia datang sebagai mudarat. Begitu juga hafal Quran. Siapa yang nak jaga mereka ni? Hari ni saja tuan-tuan, hari ni, saat ini, detik ini saja, yang ada ni pun tuan-tuan tak mampu nak jaga dah. Orang hafal Quran sanggup tinggalkan kelas Quran semata-mata nak kerja Grab. Fulus is the king. Ya, betul lah. Fulus is king. Tak kira lah tuan-tuan lagi pandai. Saya tak pandai. Rajanya duit lagi ni tuan-tuan. Hafal Quran 30 juzuk, tinggalkan kelas Quran, pergi kerja Grab. Sebab apa? Sebab ni. Hari ni kalau kelas Quran sendiri nak cari guru Quran, tak ada tuan-tuan. Kelas Quran sendiri nak cari orang untuk jaga kelas Quran tu tuan-tuan, tak ada. Susah. Sebab apa? Hari ni orang sanggup berpanas kerja Grab lagi. Kenapa? Fulus. Ni tuan-tuan, berhati-hati. Itu sebagai peringatan dan mukaddimah supaya kita jaga betul-betul garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, supaya apa yang sepatut mendatangkan manfaat, dia datang sebagai satu manfaat dan bukan dia datang sebagai satu mudarat. Yang paling kita takut bukan hanya sekadar di dunia, yang paling kita takut adalah di akhirat. Ya Allah Ta'ala sebut, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, dan sesungguhnya kemudian kewajipan ke atas kami. Kami itu siapa? Allah. Kewajipan ke atas kami akan menghisap setiap amalan-amalan kita ni tuan-tuan, akan dihisap oleh Allah. Jangan ingat bila hafal Quran jadi orang alim, jadi ustaz, orang hebat, kenamaan, duduk ni tuan-tuan. Nanti kat depan kita akan tengok satu persatu yang akan dibicarakan oleh Imam Ghazali, bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencela orang yang menuntut ilmu. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban Al-Iraqi. Artinya bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka ianya malaikat dengan perbuatan itu. Ni Nabi sebut bagaimana hebat tak hebat tuan-tuan orang menuntut ilmu ni. Orang menuntut ilmu ni tuan-tuan lah, yang duduk dalam majlis ilmu tu. Itu sebabnya majlis ilmu ni tuan-tuan, sangat besar kebaikan dia. Besar tak besar, di antaranya disebut oleh Nabi SAW bahawa para malaikat ni bila dia mendapati ada orang dalam menuntut ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu, maka malaikat akan berbondong-bondong turun tuan-tuan, memberi payung daripada sayap-sayap mereka bagi orang yang menuntut ilmu. Ini Nabi sebut. Dan sabda Nabi SAW, Nabi sebut, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya sesungguhnya Nabi kata bahawa berpagi-pagi seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, maka nescaya terlebih baik daripada bahawa ia sembahyang sunat 1000 rakaat.
Pagi-pagi dia menuntut ilmu, Nabi kata, maka kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia jauh lebih baik daripada dia solat sunat 1000 rakaat. Kita semayang sunat ba'diyah qabliyah tu pun tuan-tuan 30 kali fikir. Semayang tak, semayang ke tak, semayang ke tak. Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan belajar satu bab. Ini bukan kira faham tak faham Tuan-tuan datang tu satu bab. Tuan-tuan beri tumpuan dan betul-betul belajar itu satu bab. Kemudian yang ketiga pula, tuan-tuan faham terhadap ilmu tu satu bab lain. Tu tiga-tiga tu benda tu lain tu. Ini sekarang yang Nabi SAW gambarkan ni tuan-tuan. Tuan-tuan datang, tuan-tuan belajar. Tuan-tuan faham ke, tak faham ke, tu lain bab. Sebab apa? Yang memberi faham itu adalah Allah. Yang penting sekarang datang. Datang, dengar. Itu tanggungjawab kita. Allah suruh kita datang, Allah suruh kita dengar. Jadi kelebihan yang kedua ni, orang yang menuntut ilmu, dia datang, dia faham ke tak faham, tu pulang. Yang penting dia datang, dia dengar. Maka ketika tu tuan-tuan, kelebihan dia duduk dalam menuntut ilmu tadi lebih baik daripada dia melakukan solat sunat 1000 rakaat. Nabi SAW nak gambarkan besarnya pahala, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Jauh lebih baik daripada 1000 rakaat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kenapa lebih baik daripada 1000 rakaat? Tuan-tuan tahu tak? Orang yang melakukan solat 1000 rakaat tu tuan-tuan, manfaatnya hanya untuk diri dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? 1000 rakaat. Berbeza dengan orang yang menuntut ilmu. Kita hidup berjalan ni tuan-tuan, ada dua keadaan. Ada satu golongan yang berjalan atas dasar panduan daripada ilmu. Ada satu golongan yang berjalan atas muka bumi ni tuan-tuan, dia tidak ada ilmu atas dasar kejahilan. Jadi dua manusia ataupun dua golongan ni tuan-tuan, bila dia berjalan, berbeza pandangan, penerimaan dan tidakkan. Orang yang ada ilmu tuan-tuan, dia berjalan, maka sudah pasti setiap langkah dan tindakan itu berpandukan ilmu. Dan setidak-tidaknya tuan-tuan, bukan hanya sekadar manfaat dan kebaikan itu pada diri dia, bahkan kepada orang lain. Ini yang dikatakan ilmu yang manfaat. Berbeza dengan orang yang berjalan atas muka bumi ni tuan-tuan, dalam keadaan jahil tanpa ilmu, maka sudah pasti dia berjalan hanya sekadar aturan ataupun timbangan akal yang kosong. Saya rasa. Akhirnya tuan-tuan, datang tak manfaat, tidak ada, bahkan takut datang pula mudarat. Sebabnya kita solat 1000 rakaat tuan-tuan, jauh lebih baik kita datang menuntut ilmu, mengisi diri kita dengan ilmu. Itu sebabnya penting ilmu. Kalau kita lihat penting tak penting ilmu ni tuan-tuan, sampaikan Allah SWT turunkan wahyu yang pertama tu pun bicarakan tentang ilmu. Dalam suratul Alaq, Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 4 ayat 5 ayat ni tuan-tuan bicara tentang ilmu. Kalau kita fikir logik akal kita tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala turunkan suratul Alaq? Sepatutnya diturunkan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Kerana suratul Ikhlas itu membicara tentang ketuhanan, memperkenalkan Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak turunkan suratul Ikhlas yang pertama. Diturunkan yang pertama tuan-tuan, suratul Alaq membicarakan kepada kita tentang ilmu, nak gambarkan betapa besar dan pentingnya ilmu. Tuan-tuan, orientalis barat, penjajah, waktu dia nak jajah Melaka tu tuan-tuan, tujuannya untuk mengkristiankan umat Melayu ketika itu. Betul tak? Berjaya tak? Tak berjaya. Nak kristiankan tak berjaya, kerana di antara Melayu dan Islam dua benda yang sinonim, tak boleh nak dipisahkan. Walaupun orang tu dia tak solat sekalipun tuan-tuan, jangan sentuh bab Islam, maka dia akan bangkit. Ni orang Melayu kita, satu-satu bangsa kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke atas muka bumi ni. Jadi akhirnya tuan-tuan, plan A dia tak berjaya, nak mengkristiankan umat Melayu ketika tu tuan-tuan, maka dia guna plan B. Apa plan B dia tuan-tuan? Umat Melayu tetap bersama dengan Islam, beragama Islam, tetapi mereka dalam keadaan jahil. Macam mana cara tuan-tuan? Itu sebabnya ditangkap semuanya ulama'-ulama'.
Dan ketika tu pula tuan-tuan, yang mempertahankan alam Melayu ini, berjuang di barisan depan semuanya ulama. Termasuk Hang Tuah sendiri. Itu sebabnya cerita Hang Tuah yang dilakonkan oleh siapa? Yang penyanyi tu? M. Nasir. Kan tersungkur. Kan Hang Tuah tersungkur di tepi pantai kerana mengejar cinta puteri Gunung Ledang. Tuan-tuan, ahli kaji sejarah kan sangkal benda tu. Dia menyangkal cerita tu tuan-tuan. Kenapa dia menyangkal? Mana mungkin seorang ulama boleh tersungkur disebab mengejarkan satu cinta. Hang Tuah seorang ulama. Dan sesiapa pun tuan-tuan yang duduk di barisan depan mengetuai setiap perjuangan tanah Melayu ni, pasti background dia adalah ulama. Dan akhirnya penjajah ni tuan-tuan dijadikan konon-kononnya yang menentang mereka ini adalah pemberontak. Alasan dia akhirnya ditangkap. Ada sebahagian dikurung, dipenjara, diseksa dan dibunuh tuan-tuan. Sebenarnya perkara paling besar selain daripada pemberontakan, alasan pemberontakan tadi tuan-tuan, benda paling besar ialah nak menakut-nakutkan masyarakat supaya masyarakat tidak mendekati ulama. Bila masyarakat tidak mendekati ulama tuan-tuan, ketika itu akhirnya masyarakat berjalan tanpa ada orang yang membimbing mereka dah tak nak dekat dah. Mereka takut nak dekat sebab mereka tahu kalau mereka dekat dengan ulama ketika itu, pasti mereka akan sama ditangkap oleh penjajah ketika itu. Akhirnya masyarakat sendiri. Itu sebab kalau kita tengok dalam cerita apa tuan-tuan? Mat Kilau. Kan ada satu golongan, ada 3 golongan kan? Satu golongan pengkhianat, satu golongan lagi yang berjuang, satu golongan lagi masyarakat awam yang jauh daripada tu, tak nak ambil tahu langsung. Kenapa tuan? Ini golongan ni yang akhirnya berjalan dalam keadaan jahil. Dia tak nak dekat dengan ulama sebab dia tahu kalau dia dekat dia pasti akan ditangkap. Ini tujuan dia tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila berjalan dalam keadaan jahil, itu sebabnya kalaulah apa yang diharapkan ataupun yang dicita-citakan, yang dirangkakan, yang dirancang tuan-tuan tak berjaya, dia tak akan bagi kita merdeka tahun 1957 tu tuan-tuan. Kemerdekaan yang diberikan pada 1957 itu apabila apa yang dirancang selama 500 tahun tu telah berjaya. Bersilih ganti daripada Portugis pergi ke Belanda, Belanda tukar tangan pergi ke Inggeris. Sampailah 1957 bila tika mana semua perancangan tadi, baik daripada orang nombor 1, nombor 2, pemimpin, masyarakat, semuanya telah diatur dengan baik, maka ketika itu barulah dibagi 1957 kita merdeka. Sebab apa tuan-tuan? Semuanya dalam keadaan dah capai maksud yang walaupun Islam tetapi dalam keadaan jahil. Itu sebab hari ni kita tuan-tuan cerita bab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak cerita bab apa? Tuan-tuan nak sentuh cerita bab politik, gagal tak? Gagal. Hancur, politik kita hancur. Nak cerita bab ekonomi, hancur tak ekonomi kita? Hancur. Nak cerita bab pendidikan, hancur. Tuan-tuan, saya naik turun KPM tuan-tuan, wakil NGO. Depan dia cerita lain, belakang dia cerita lain, waktu kita makan dia cerita lain. Kehancuran sistem pendidikan negara hari ini tuan-tuan, hancur. Kita hancur. Kalau suruh jadi Perdana Menteri hari ini pun saya tak nak tuan-tuan. Sebab bagi saya kereta buruk dalam keadaan dah hancur, tak boleh buat apa-apa dah tuan-tuan. Buang je. Tengok kita hari ini tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ini dia, punca paling besar plan B tadi tercapai, iaitu masyarakat dalam keadaan jahil. Ini penting tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW gambarkan kepada kita betapa besarnya penting ilmu. Itu sebabnya tuan-tuan, apa sekalipun yang hendak kita lakukan pada hari ini, keberhasilan yang baik mestilah bermula dengan ilmu pengetahuan. Jadi nak baiki balik kerosakan demi kerosakan tadi tuan-tuan, tak nak kena balik daripada individu tadi, dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan, keluarga dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan, dibina dengan ilmu pengetahuan, kemudian tuan-tuan masyarakat dibina dengan ilmu pengetahuan yang baik tuan-tuan, maka insya-Allah dia akan semula bangkit untuk memperbaiki semula setiap sistem tadi. Kalau tidak tuan-tuan, sampai bila-bila? Naiklah siapa sekalipun, siapa pun yang mengganti, siapa pun yang mentadbir tuan-tuan, tetap dalam keadaan hancur. Sebab apa? Semuanya berjalan dalam keadaan jahil. Dan sabda Nabi SAW, Nabi sebut talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Rawahu Khatib bilafzi min talabil ilmi da'if. Riwayat hadis ni hadis daripada Khatib.
Nabi kata orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Nabi sebut orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Apa maksudnya tuan-tuan? Rezekinya tu tak ada jalan lain kecuali datang daripada Allah. Ini kemuncak. Kemuncak menuntut ilmu, ilmu yang memberi manfaat, iaitu kemuncaknya dia meletakkan keimanan, iktikad, akidahnya bahawa rezekinya datang dari Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia kata? Allah Ta'ala takkan dikatakan, tidak dikatakan seseorang itu beriman kecuali dia diuji terlebih dahulu. Itu sebabnya waktu kita duduk tadika dulu tuan-tuan, tak kerti apa-apa pun ada ujian tiap tahun. Masuk sekolah rendah ada periksa awal tahun, periksa tengah tahun, periksa hujung tahun. Kenapa tuan-tuan? Kita darjah 3, adakah ilmu yang kita belajar dengan cikgu setiap hari itu tuan-tuan, sejauh mana kita menguasai ilmu tersebut? Maka perlu ada ujian. Sampailah masuk UPSR. Jadi dalam tahun kita belajar sekolah rendah tu kemuncak tu tuan-tuan. Menguasai tak ilmu kita 6 tahun sekolah rendah kita belajar tadi, nak tahu kuasai tak kuasai, maka ada ujian. Dibuat UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Jadi kalau menguasai, hasilnya baik. Begitu juga sampai masuk sekolah menengah tuan-tuan. Dia kata 5 ada SPM. Untuk apa SPM tadi? Menguasai tak? 5 tahun kita belajar. Masuk universiti ada. Penting ujian begitu juga. Allah SWT jadikan kita tuan-tuan di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala beri ujian. Ujian tu apa tuan-tuan? Bukan Allah Ta'ala nak tengok. Ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita tuan-tuan, buat apa Allah Ta'ala nak tengok? Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Dia dah tahu dah kita tu hebat tak hebat, baik tak baik, lemah ke kuat tuan-tuan, keimanan kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Tetapi setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita pada diri kita ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah nak memperlihatkan kepada kita ni iman kita baik ke tak baik, lemah ke tak lemah, macam mana hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi kalau Allah Ta'ala jentik sikit tuan-tuan, kita dah terguling-guling tuan-tuan, maka kat situ Allah Ta'ala nak memperlihatkan kita bahawa iman kita dalam keadaan lemah, dan wajib ke atas kita untuk memperbaiki kedudukan kita dan pembinaan keimanan kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak tengok buat apa, dia tahu. Ni sekarang ni pun tuan-tuan, dia dah boleh campak kita, sama ada letak kat syurga ataupun campak ke neraka. Dia tahu kita kat mana. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kita mati lagi. Kenapa? Kerana dibagi kesempatan untuk kita memperbaiki keimanan kita, kedudukan kita, hubungan kita dengan Allah. Dia masih lagi dibagi kita hidup. Itu Allah Ta'ala sebut, kalau kita hidup ni, Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, kalau hidup kita ni tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam, hanya sekadar fikir nak makan apa tuan-tuan, kan, bangun-bangun nak sarapan apa, sampai tengah hari nak makan apa, sampai cukup bulan dapat gaji tuan-tuan nak makan apa, makan aja. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan je yang dipikir tuan-tuan. Cukup bulan pun dipikir nak makan apa. Maka Allah Ta'ala kata hidup orang tu tak lebih hanya seekor lembu. Lembu bangun-bangun fikir makan, tengah hari fikir makan. Lembu kenyang tidur, duduk relax tengah jalan, kan, orang lalu ke, orang apa ke, tiba tak tahu. Lembu. Yang penting makan cukup, lapar cari makan. Jadi hidup kita tu tuan-tuan bukan itu tujuannya. Makan tu hanya sekadar nak berikan tenaga supaya kita memperbaiki tujuan yang sebenar, iaitu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling penting. Itu sebabnya kemuncak dalam menuntut ilmu ini, iaitu takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Allah Ta'ala berikan rezeki pada dia. Orang menuntut ilmu ni memang Allah Ta'ala dah jadikan rezeki, dan dia meyakini bahawa rezekinya tidak ada lain kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya penting kita dalam menuntut ilmu. Syahdan ni apa tuan-tuan? Syahdan ni bagi perhatian betul-betul, dengar betul-betul. Kata Syekh Ibn Ata'illah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tanwir fi Isqatid Tadbir, dia kata apa tuan-tuan? Syekh Ata'illah kata, Syekh Ibn Ata'illah kata, i'lam
anna al-ilma haitsuma taqarrara fil kitabil aziz was sunnah innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi' alladhi tuqarinuhu al-khashyatu wa taknifuhu al-makhafatu. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quran yang maha mulia ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya saja dikendaki dengan dia itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia hebat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dekat dalam kitab Tanwir fi Isqati Tadbir. Dia nak gambarkan ilmu yang memberi manfaat ni tuan-tuan. Pertama sekali ilmu tadi, ilmu yang diulang-ulang. Apa maksud ilmu yang diulang-ulang? Maksud ilmu diulang-ulang ni tuan-tuan, dalam kita menuntut ilmu ni kena banyak mengulang kaji. Lepas habis belajar, balik baca, ingat balik. Ataupun setidak-tidaknya tuan-tuan, hari ni ada FB Live, tengok balik FB. Balik dekat pejabat, duduk kat meja tadi tuan-tuan, buka balik FB tadi, tengok apa yang kita bincangkan pada tengah hari ni. Kena ulang-ulang. Baca Quran kena ulang-ulang, baca hadis kena ulang-ulang, menuntut ilmu kena ulang-ulang. Jadi dia tak boleh, ilmu tadi dia tak akan bermanfaat kecuali diulang-ulang, diulang kaji. Jadi kalau belajar je tuan-tuan, belajar, saya belajar kitab hadis Sahih Bukhari, kan, berapa 20 jilid saya belajar. Dah lah belajar, duduk dalam kelas, guru ngajar, dia tidur. Lepas tu habis belajar pula, dia simpannya buku dalam rak. Nak jumpa balik, esok masuk kelas baru dia jumpa balik buku tadi. Itu pun kadang-kadang hilang. Jadi ilmu tu tak bermanfaat. Dia kena usaha. Salah satu usahanya ialah mengulang kaji. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, hanya saja dikendaki dengan dia itu, iaitu ilmu yang bermanfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah. Pertama sekali ngulang kaji. Yang kedua tuan-tuan, dalam menuntut ilmu ni mesti ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut ni macam mana? Pertama sekali dia kena minta pada Allah, ya Allah, dengan aku menuntut ilmu ni, ya Allah, kau letakkan dalam diri aku, hati aku ni, supaya aku takut pada engkau, ya Allah. Dia kena minta dengan Allah, aku menuntut ilmu ni supaya Allah Ta'ala letakkan perasaan takut. Ya, orang tua-tua kita kata apa tuan-tuan? Saya dulu masa kecil-kecil tuan-tuan, sampai rasa macam kebas kepala otak. Kebas kepala otak. Kita kecil-kecil nakal, kan? Macam mana tak kebas tuan-tuan? Pagi-pagi lagi mak dah pep, dan di antara buah yang dia tak berhenti tuan-tuan, setiap hari dia akan cakap benda yang sama. Setiap hari dia akan cakap perkara yang sama. Apa dia tuan-tuan? Ada dia kata, dah besar nanti jadilah seperti resmi padi, jangan jadi seperti resmi lalang. Jadi bila dia bercakap tu je tuan-tuan, mulut kita dah ikut dah. Kita dah tahu dah dia punya apa panggil? Dia punya ayat tu, skrip dia. Dia sambil dia potong sayur tu, masak tu tuan-tuan, kita kat belakang dia. Dia duduk belakang dia. Jadi dia belebek, konon-konon kita sambil nolong dia tu. Kau dah besar nanti jangan lupa jadi seperti resmi padi, jangan jadi. Kita duduk belakang, kita pun ikut. Dah tahu skrip dia. Tiap-tiap hari tuan-tuan, jadi seperti resmi padi, jangan jadi seperti lalang. Apa maksud padi tuan-tuan? Semakin berisi, semakin tunduk. Ni orang yang memberi manfaat, semakin tunduk. Kenapa dia tunduk tuan-tuan? Dia tunduk kerana perkara pertama, dia tunduk sebab dia semakin takut kepada Allah SWT. Makin dia belajar, semakin dia takut Allah. Semakin dia belajar, semakin dia takut pada Allah. Ni gambaran ilmu yang memberi manfaat. Jangan jadi seperti resmi lalang yang mendongak ke langit, cakap berdegah-degah tuan-tuan, tapi kosong. Tu saya pegang satu kata-kata Dr. Muhaya tu tuan-tuan. Orang yang berdegah-degah ni sebenarnya dia menunjuk, konon-konon dia nak menunjukkan dia hebat, padahal tak ada benda pun pada diri dia kosong. Sebab dia tak adalah. Tu yang sebab dia nak menunjuk dia nak menunjuk. Ni tuan-tuan, orang tua-tua kita dulu dah bercakap dah. Itu sebab Nabi Syekh Athaillah Ibn Athaillah sebut, ilmu yang manfaat pertama sekali tuan-tuan, ada perasaan takut dalam dirinya kepada Allah SWT. Dan yang kedua, meliputi akan dia hebat akan Allah.
Pertama dia rasa takut, yang kedua dia semakin rasa Allah Ta'ala tu hebat. Allah Ta'ala buka pintu hikmah tu sikit-sikit sehingga dia rasakan tuan-tuan dia tak ada apa-apa kecuali semuanya tu datang daripada Allah. Ini yang dikatakan ilmu yang manfaat. Apa yang ada pada dia, dia sampaikan bukan saya ni ilmu Allah, ni hak Allah, Allah yang bagi. Saya tak lebih hanya sekadar seperti radio buruk. Ya Allah Ta'ala gunakan saya hanya sekadar nak bagi kebaikan, menumpang kebaikan tuan-tuan. Disampaikan ilmu tadi, hakikatnya Allah. Tapi sampai masa kalau Allah Ta'ala tak nakkan saya, Allah Ta'ala boleh buang saya dekat mana-mana. Ini tuan-tuan. Kenapa? Dia tahu bahawa apa yang dia buat tadi semuanya datang daripada Allah. Bukan hanya sekadar Allah Ta'ala bagi pinjam, tak. Allah Ta'ala gunakan dia tu. Allah bagi kesempatan untuk diberikan kelebihan. Hakikatnya kalau Allah Ta'ala tak nak, bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh buang dia. Ini tuan-tuan. Sebab kita tak ada apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanyalah segala-galanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Syekh Athaillah, Ibn Athaillah menggambarkan ilmu yang manfaat itu mestilah diulang-ulang. Kemudian nak gambarkan ilmu yang manfaat itu, semakin orang tu menuntut ilmu, semakin dia beramal dengan ilmu, semakin dia takut pada Allah SWT, semakin dia bersama dengan ilmu, semakin dia rasa kehebatan itu hanya Allah. Semakin dia tak ada apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Dan kata Syekh Ibn Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah Hikam, wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, pertama sekali Nabi SAW gambarkan orang yang menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, mereka akan berpusu-pusu datang memberi payung kepada orang yang menuntut ilmu tuan. Dipayung dengan payung sayap daripada sayap malaikat. Kemudian tuan-tuan, orang menuntut ilmu ni jauh lebih baik. Nabi nak gambarkan besarnya menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia jauh lebih baik daripada 1000 solat sunat 1000 rakaat. Kemudian Ibn Athaillah sebut menuntut ilmu ni mestilah berulang-ulang, mengulang kaji. Kemudian pula nak gambarkan ilmu tadi, ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Orang yang baik, orang yang betul-betul mendapat ilmu yang manfaat, pertamanya dia rasa takut pada Allah. Semakin dia menuntut ilmu, semakin ditakutkan Allah. Dan semakin dia menuntut ilmu, semakin dia rasa yang hebat hanya Allah. Dia tak ada apa-apa, semakin tawaduk, rasa rendah diri. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada tengah hari, pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan senantiasa tak putus-putus hidayah, taufik, inayah Allah, panduan dan pimpinan daripada Allah. Dan kita harapkan sangat-sangat apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita tuan-tuan menjadi sebab dan jalan untuk datangnya rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Dan jangan sesekali Allah berikan kita sesuatu yang menjadi sebab sesuatu itu kepada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Semoga kita baik di dunia, pasangan kita, anak keturunan, sahabat handai, masyarakat seluruhnya baik di dunia, dan lebih-lebih lagi baik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.